Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, ialah kita ni diberi peranan untuk nak ceramah dengan orang besar-besar ni. Kalut jugalah. Tapi walau macam mana pun, dalam ketika berjuang menghadapi wilayah kecil, Langai, ni kita kena terus bekerja untuk kita menang dalam wilayah kecil Langai ini di negeri Pahang. Dan tak lupa kepada muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pasukan keselamatan, pasukan unit amal, jabatan amal yang bertungkus lumus, bertugas untuk mengawal keadaan supaya berjalan lancar. Peniaga-peniaga dan insya-Allah untuk pasukan keselamatan. Kami, terutamanya PDRM, program-program ceramah PAS, setakat sekarang ni tidak adalah ganggu gugat, kacau bilau, baling kerusi macam puak sebelah sana tu. Kami disiplin, kami patuh pada undang-undang. Tu saya sebut tadi, masa PRN 6 negeri baru-baru ni, kita buat kemah macam ni. Boleh masuk dalam kemah penuh. Saya kata buat kemah ni untuk orang mai dengar. Termasuk juru gambang, polis, duduk dalam kemah. Saya kata kalau macam ni orang tak masuk lah, orang takut. Boleh ambil gambar, boleh bertugas jaga keselamatan tapi duduk kemah. Kemah ni untuk pengundi-pengundi, pendengar ceramah. Kalau semua main masuk duduk dalam ni, ambil gambar buh dalam kemah, orang tak masuk, orang takut. Itu yang kita tegur. Tak ada apa, kita tak larang, bertugas lah. Tugas kamu, siapa jadi kerjaan, government of the day, you have to follow. Tapi tengoklah arahan-arahan sama. Jangan arahan luak tabi'i pun nak ikut. Arahan sonsang pun tak boleh. Kita ada standard operating procedure. Kami, saya, Datuk Saifuddin Abdullah, Datuk Marzuk, Datuk Amzad, kami pernah jadi kerajaan. Kami tahu. Saya tanya kawan-kawan saya, masa kami jadi kerajaan dulu, menteri, timbalan menteri, saya ramai kawan-kawan saya yang belajar dulu, yang sekarang menjadi pegawai tinggi polis, pangkat SAC, pangkat CP. Masa manakah kamu bertugas paling selesa, paling senang? Tidak ada arahan pelik-pelik. Saya tak boleh sebutlah nama kawan-kawan saya. Salah seorang orang pangkat tinggi itu, orang kampung saya, di kawasan parlimen saya yang duduk dalam pasukan polis sekarang ini. Dia junior saya setahun. Dia junior saya setahun. Kampung saya. Dia kata apa? Yang paling kami senang bertugas. Tidak ada tekanan. Kami boleh ikut jadual-jadual yang diatur oleh ketua kami. Saya tak kerti nak cakap Pahang lah. Tapi saya dipahamkan orang Kedah ramai di sini. Paling mereka bertugas tanpa ada putih kita interference ataupun campur tangan. Ketika PRU 15 parlimen baru-baru ini. Dan kami kerajaan pada ketika itu as a government caretaker, kita tidak menggunakan langsung jentera-jentera kerajaan. Dan kita tidak mengambil kesempatan hatta kenderaan untuk kami boleh guna pun kami tak guna. Kami letak di pejabat, kami guna kereta kami sendiri. Tapi hari ini kita tengok tadi,
reformasi of administration. Oh, cakap mungkin sikit. Boleh lah. Orang pelangai boleh. Cakap kata nak buat perubahan pentadbiran, tata kelola, khotaang. Tak arti sebut tata kelola. Tata kelola boleh lah. Menceroboh, merogol agensi kerajaan. Ini baru PRK. Sembang mohongnya. Buka mulut, mohong. Buka mulut, mohong. Pembohong besar. Mengguna semua. Kita tengok lalu-laluan. Pegawai-pegawai kerajaan. Saya pun ada kawan-kawan lagi. Bagi tahu di kementerian saya dulu. Kami terpaksa kena ke pelangai. Apatah Datuk Saifuddin pernah menjadi menteri daripada zaman jahiliah dulu ni. Dia banyak zaman tu, dia duduk. Dia cukup tahu. Tapi Alhamdulillah, Allah beri kat dia hidayah, duduk dengan kami. Kami merintah, kami tak ada unhealthy practice. Ya, kita memegang amanah, tanggung amanah. Kita tahu kita akan dipersoalkan nanti. Kiranya kita salah guna kuasa. Ini kita bercakap Islam. Kita tak boleh bercakap Islam. Salah guna agama, tunggang agama. Apa jadi? Lah ni. Ya, saya sebagai seorang penganut agama Islam, saya mesti menceritakan agama Islam. I'm the Muslim practice. Islam bagi tahu hak dan batil. Yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Jelas. Jadi kita kena faham yang tu. Takkan bila kita terang bab agama yang saya anuti, saya dikatakan terlibat dalam 3R. You go against the rule of law. Boleh kita refer dekat, kita boleh rujuk kepada perlembagaan. Adakah kita bercakap, menyampaikan hak yang benar, itu adalah satu kesalahan dalam perlembagaan? Tidak. Rujuk perkara 151. Sebagai orang Islam, menerangkan, menganut agama Islam, tak pernah Islam mengajak orang buat jahat. Islam inilah siapa yang mengamalkannya, mengurangkan gejala sosial. Tidak terlibat dalam perkara-perkara mungkar, sosial, zina, dadah dan sebagainya, minum arak, berjudi. Jadi ini membantu negara, membantu kerajaan, mengurangkan pegawai kerajaan yang terlibat untuk mengawal mereka yang ada masalah sosial. Dan inilah tujuan agama kita, mengajar orang jadi baik. Kita akan menyelamatkan 10 orang jahat kalau ada seorang baik. Kalau ada 10 orang jahat, kita terpaksa membelanja lebih banyak. Ada seorang baik, kita menyelamatkan negara. Kalau ada seorang jahat, kita menambah bebanan negara, nak terpaksa membina penjara, pegawai penjara, polis terpaksa kena buat kerja lebih masa, menyiasat perkara yang ini Islam melarang. Takkan tak boleh nak cakap bab macam tu. Jadi saya mai daripada Negeri Kedah, mewakili Parlimen Penang yang diputuskan oleh pimpinan dalam Perikatan Nasional, dalam PRU yang 15 dahulu. Ini penggal yang kedua, saya menjadi wakil rakyat. Kita lihat bagaimana penggal yang lalu, bila berlaku peralihan kuasa di tengah jalan, yang mereka sebut tebuk atap. Tebuk atap lah. Orang naik kok bumbung pun tak ada orang jaga sampai tak tahu. Orang masuk ikut dan pintu belakang, pintu depan, sampai orang boleh masuk kok bumbung, maknanya kita tak ada jaga rumah kita.
Bila kita tak jaga rumah kita, orang boleh masuk ikut dan. Pasal apa? Pasal kita pun ada masalah. Pompang-pompang tak ada nak fikir rumah bocor apa semua orang boleh masuk. Sebab tu kita nak jaga rumah kita. Pagar rumah kita bagi kemas. Pintu bagi kemas. Supaya orang tak boleh masuk. Hidup berselerak sama-sama kita lah rumah tu. Orang masuk ikut dan tu ambil apa yang ada. Lepas tu kita kacau. Tebuk atap lah apa semua. Sedangkan benda tu berpunca daripada kita. Tak ambil berat. Bak keselamatan dalam rumah. Berkelahi, riuh rendah. Berselerak, riuh belanga. Lepas tu nak tuduh orang tebuk atap. Bodoh. Kan? Tu baiklah tu. Kalau parlimen teruk lagi. Jadi Alhamdulillah. Bila berlaku peralihan kuasa. Pas. Melihat ada mutiara yang perlu kita cungkil, kita gerum pada ketika itu. Iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor. Dia budak kampung ya. Siapa pun tak tahu. UMNO tak erti bab-bab ni nak cari pemimpin. Hak mana cerdik dia kerat macam Datuk Saifuddin ni. Dia cerdik. Sebab tu tak boleh duduk lama dalam UMNO. Dia cantai. Nasib baik kalau dia duduk sampai lah, tinggal kat paha lah, kaki habis dia kerat. Kita teruk keli dengan UMNO. Tapi bila kita melihat kepentingan agama bangsa Melayu, bila kita sebut bangsa Melayu di Malaysia ni automatik Islam. Bila kita melihat kepada ini kepentingan kepada kita, kita tolak semua. Perkara-perkara yang kita telah bertembung 60 tahun sampai tak tahu apa perkara punca kita berkelahi ni. Saya teringat sirah ketika berlaku penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ada dua puak berperang 200 ke 300 tahun, iaitu puak Aus dan Khazraj. Bila tanya mereka, ni ustaz-ustaz lah cerita, saya bukan ustaz. Tak tahu apa punca berkelahi. Tak tahu punca 200-300 tahun. Pasal kuatnya Ashabiyah bangsa masing-masing. Akhirnya bila berlaku penghijrahan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, menyatukan dua puak ini yang disebut golongan Ansar. Hak pindah mai itu disebut Muhajirin. Ada lagi yang bukan Islam, tapi iaitu Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Khuza'ah, kalau tak silap saya, belum lagi memeluk Islam. Puak-puak Yahudi sampailah tak masuk Islam. Tapi mereka ini sanggup duduk di bawah pemerintah Islam disebab keadilannya. Jadi oleh sebab itu, bila Perikatan Nasional mengambil alih negeri Kedah yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor, kita melihat mutiara yang kita tak nampak sebelum ini, kita gerum sehingga dia menjadi merkelik. Tahu tak merkelik apa dia? Bersinak lah. Membuat beberapa perubahan. Pelaburan meningkat. Sistem penanaman padi daripada setahun 2 musim telah dicadangkan menjadi 5 kali untuk 2 tahun. Dia dah fikir benda tu nak jadi hari ini. Beras naik daripada RM26 menjadi RM45. Bukan beras tak ada, beras ada. Tapi dia bila Barisan Nasional barang naik, dia berkapuh dengan PH, pembohong hangit. Orang utara kata pembohong hangit campur dengan barang naik. Dalam masa 9 bulan, yang dulu ni nak naik RM1, sikit. Daripada RM26 10 kilo beras tempatan menjadi RM45. Dia kata beras tempatan bukan tak ada, ada. Tapi harga naik. Saya nak bagi contoh dalam parlimen hari itu, dia tak bagi.
Menteri Pertanian, menteri apa? Dia panggil menteri, saya nak sebut, tak tahu menteri apa. Menteri Keterjaminan Makanan, nak sebut pun payah, sebutlah. Orang tua-tua macam menteri keterjaminan tu nak sebut pun tak boleh. Dia pun tak tahu sebut, saya ingat. Sebab tu kita sebut menteri tak memberi jamin. Dia marah dekat ahli parlimen Ulu Terengganu. Kalau macam tu kata kita sebut menteri tak jaminan makanan. Duk sebut menteri pertanian elok dah. Tapi nak habak kata hak depa tu betul. Sampai nak sebut pun payah. Inilah kita tengok bila berlaku ni Datuk Seri, saya balik pada penyatuan kaum Aus dan Khazraj tadi menyebabkan wujudnya golongan Ansar dan Muhajirin ini Islam tersebar sampai ke hari ini. Yang daripada bergaduh 200-300 tahun itu hanya menjadikan mereka bertambah hina. Sebab itu kita kena bersatu. Oleh sebab itulah kita menyarankan kepada penduduk Pelangai pada 7/10 ini, tak payah masuk parti apa, duduklah lama UMNO ke apa ke, tapi satu mesej jelas mesti dihantar kepada pemimpin yang menipu ini. Pada ketika PRK 7/10 ini akan mengundi Perikatan Nasional yang mana berlaku penyatuan ummah, di mana semua bangsa dalam negara ini kita ajak untuk bersama dalam Perikatan Nasional. Dan insya-Allah DUN yang ke-18 akan dibuktikan pada 7/10/2023 ini menjadikan UMNO semakin lemah di negeri Kedah ini, di negeri Pahang ini. Saya nak sebut, bila Menteri Besar Datuk Seri Sanusi Mohamad Noor ini memegang, berlaku perubahan dan rakyat sedang menilai. Perubahan yang berlaku di Kedah, termasuk pelaburan. Dan Allah takdirkan pelaburan di Kedah meningkat serta-merta menjadi lebih daripada 60 bilion dalam masa setahun. Ini satu benda yang di luar jangkaan. Kenapa? Kerana kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar, bekas Exco ada sini, Datuk Azman, memimpin negeri Kedah dengan menanggung amanah dengan penuh ikhlas, tanpa ada corruption, tanpa ada rasuah, tanpa ada komisen, dengan penuh telus, menyebabkan pelabur berminat untuk melabur di negeri Kedah. Dan sekarang ini Kedah merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK melalui industri pelaburan ini. Dalam sektor industri ini, Kedah terbesar penyumbang, termasuk cukai ekspor, cukai pelabuhan, cukai raw yang dibawa masuk, dan menyebabkan cycle ekonomi bergerak, kargo-kargo, lori-lori kontena, dan juga mereka-mereka yang mendapat kerja sebagai pemandu lori. Dan juga bila pelaburan, kilang dibuka, utama di Kulim High Tech. Saya pernah menjadi bos di situ. Di situlah kita memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak kita. Banyak lagi lah, termasuk yang paling signifikan sekarang, bagaimana mereka menguruskan zakat naik Kedah ini sehingga menjadi satu industri untuk kita menjadi security food bagi negeri Kedah dan negara kita pada masa akan datang, dengan membeli semua ladang-ladang dan memberi balik mereka-mereka yang tanah-tanah yang mereka beli untuk dijadikan ladang padi ini, mereka bekerja balik di ladang mereka. Hak mereka tak hilang, tapi diambil sebagai pajakan. Peneh-peneh yang termoden bersama dengan Kerajaan Terengganu dikongsi. Bila kita ada